A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma dini wa saddiqni. Ya Allah, bantulah kami mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam mahabbah diucapkan pada hari Isnin malam Selasa 2 Jamadil Awal 1446 Hijrah bersamaan dengan 4 November 2024. Semoga kita semua berkasih sayang kerana Allah SWT. Alhamdulillah atas taufik, hidayah, inayah dan iradah Allah beserta limpahan kasih sayangnya atas takdir dan takdirnya. Himpunkan lagi kita dalam kuliah maghrib dengan pengajian sirah kitab biografi agung Rasulullah SAW tulisan Al-Fadil Ustaz Rushdie Ramli Al-Jauhari yang sangat dihormati, dengan jemputan yang berusaha pihak pengurusan Gema Nur Iman dan juga yang diala-alakan para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kita mulakan pengajian malam ini dengan bacaan Ummul Quran pimpinan Al-Fadil Ustaz yang segani, dan seterusnya kita mulakan halaqah ilmu kita pada malam yang berbahagia ini. Falyatafadhal mashkura ya Al-Fadil Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Terima kasih pada, saya nak sebut AD ini Adik Irma yang tersukir. Adik Irma insya-Allah. Okay, barisan pengurusan GNI Menur Iman serta pengurusi barunya kan, perempuan, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau ada di kalangan kita para ayah, saya juga meraihkan para ayah untuk sama-sama kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan duduknya kita dalam majlis ilmu ini walaupun secara maya, Allah kira juga sebagai duduk secara fizikal yang besar ganjaran pahalanya. InsyaAllah mudah-mudahan kalau ada di kalangan kita yang sakit ni Allah sembuhkan. Okay. Kita doakan juga kesihatan, kesembuhan kepada Al-Fadil Ustaz Haslin Bahrain ataupun Haslin Bollywood yang diuji dengan kesihatan. Dan juga kalau ada di kalangan kita yang sakit, kita doa kepada Allah SWT agar Allah berikan kesembuhan. Kalau di kalangan kita yang ada masalah, mudah-mudahan Allah beri jalan keluar, dan seterusnya kalau ada hajat yang masih belum tertunai, belum dikabulkan, dan Allah permudahkan insya-Allah. Amin rabbal alamin. Okey, alhamdulillah ini suasana barulah. Biasanya kita berkuliah pagi. Oleh kerana hari Isnin ni ada jadual kuliah yang bertembung. Sebelum ni tak ada, tapi sejak lepas raya itu dia tukar jadual. Sebab arahan untuk masjid dia kata hanya pengajian muslimat hari apa dah saya ingat, hari Isnin dengan hari Rabu je tak silap. Itulah. Okey, jadi terpaksalah bertembung. Jadi saya mula-mula lepaskan untuk hari Isnin minggu pertama. Jadi, bila Miracle boleh tak kita tukar pada malam, hari Isnin malam, untuk minggu pertama je. Minggu kedua kita kembali pukul 8 pagi insyaAllah, 8 suku pagi. Okay, tapi Alhamdulillah malam ni suasana baru insyaAllah. Okay, kita masih lagi menggunakan buku biografi agung Rasulullah SAW. Saya baru balik daripada Kuching. Apa yang terharu, ada satu college
college high-tech namanya. Hikmah International Technology sorry, Hikmah Islamic Technology College. Okay, Technology College di Kuching, di Bandar Kuching. Mereka gunakan buku biografi ini sebagai syllabus, sebagai buku teks untuk pengajian Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Okay, Alhamdulillah. Tu rasa cakap, ya Allah. Saya ingat dulu masa mula-mula saya nak tulis buku ni tahun 2000, saya tak ingat 2000 saya mula tulis, saya terbit 2012. 2004 kot 2005 macam tu lah. Saya beritahu makcik saya dah almarhum, dia dah meninggal lah. Saya cakap saya nak buat satu buku lah tentang tentang Nabi, dan saya kalau boleh nak sampai dia jadi buku teks untuk sekolah rendah agama ataupun sekolah agama Johor. Sebab saya duduk Johor kan, tu saya nak buat buku lah. Dia kata bagus lah, buat lah kan. Sampai buku ni terbit 2012, dia tak sempat tengok buku ni terbit lah. Okay, ini yang ketiga. Yang pertama, ada satu sekolah di Negeri Sembilan, mereka jadikan buku biografi Agung Rasulullah SAW ni sebagai buku teks untuk mata pelajaran sirah. Okay, untuk sekolah swasta. Kemudian sekolah lama saya, Mahat Johor, mereka jadikan sebagai modul untuk usrah di kalangan pelajar. Jadi bila bincang tentang sirah, mereka gunakan buku biografi Agung Rasulullah SAW. Dan yang ketiga yang terbaru ni lah, College Hikmah. Dia twin program dengan Institut Agama Islam ataupun sekarang ni Universiti Islam Negeri. Okay, di Bandung satu, Surabaya satu. Jadi Alhamdulillah, terasa terharu satu, yang kedua rasa takut jugalah. Bukanlah tulisan saya ni terbaik, tapi saya pesan pada ustaz-ustaz semua yang ni, tolong semak, kalau ada kesalahan tolong bagi tahu saya kan. Alhamdulillah, okay, tercapai juga cita-cita saya untuk buku ni jadikan buku teks, walaupun bukan buku teks untuk sekolah agama Johor, tapi jadi juga buku teks untuk college, untuk Mahat Johor, dan juga untuk satu sekolah di Ampangan, Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah. Itu semua berkat bukan kerana hebatnya tulisan saya, tapi ialah hebatnya sirah Nabi SAW. Okay, malam ni kita sambung pada surat 246. Yang lepas kita bincang sampai Suraqah bin Malik. Kan? Surat 245 yang last tu, bila Nira Suraqah cuba pacu kudanya tapi dia tak berjaya untuk mengejar Nabi SAW, dan dengan itu nampak bila Suraqah ni dia, kita lihat pada ni kan, sekali lagi tengok perenggan yang 245 tu, perenggan yang sebelum akhir tu, sekali lagi kuda yang ditunggang oleh Suraqah tersungkur dan kedua kaki terbenam dalam pasir hingga ke lutut. Setelah disebat kuat-kuat, maka bangunlah sekali lagi kudanya, tapi masih belum sempat terkeluar semua kakinya. Suraqah ternampak kepulan debu bertemangan di langit daripada belakang. Yang mereka seperti asap yang tebal. Dengan ini barulah dia tahu itulah benteng keselamatan Rasulullah SAW. Maka perasaan takut mula terasa, lantas dia melaung daripada belakang meminta pertolongan dan perlindungan. Rasulullah SAW dan sahabatnya yang lain pun berhenti. Maksudnya sahabat Nabi SAW Abu Bakar As-Siddiq, dan ketika itu ketika itu Abdullah bin Uraiqid yang menemani Nabi SAW. Okay, dengan segera dia meminta maaf dan memohon ampun. Dia ikuti dengan tawaran untuk memberikan bekalannya kepada mereka. Jawab mereka berdua, kami tidak perlu itu, hanya satu, rahsiakan perjalanan kami. Jawab Suraqah, maka aku sanggup lakukan itu. Dengan itu Suraqah pun pulanglah ke Mekah sambil berusaha mengelirukan pandangan penduduk Mekah mengenai Rasulullah SAW. Bila ada yang mengkabarkan, kata aku ada lihat 3 orang berjalan di pesisir pantai. Lalu Suraqah akan menafikan. Rasulullah akan menafikan. Itu
Itu pedagang katanya. Kalau Rasulullah mesti berdua, kenapa ada bertiga kan? Kemudian itu yang uniknya, selepas pembukaan Kota Mekah dan selepas peperangan Hunain, kata Suraka, aku datang menemui Nabi SAW dan menunjukkan tulisannya kepadaku. Maksudnya dulu Nabi SAW berjanji dengan Surakah ini akan diberikan gelang kebesaran istana Kisra ni, istana Parsi. Nabi tulis atas kertas sebagai perjanjian. Jadi bila Nabi SAW masuk ke Kota Mekah, Suraka datang menemui Nabi SAW dan menunjukkan tulisan itu kepada baginda SAW. Lalu baginda mendoakannya, dan aku pun memeluk agama Islam ketika itu, kata Suraka. Jadi Suraka Islam ketika mana Nabi masih hidup lagi. Nabi masih hidup lagi. Okey, selesai Suraka. Kita masuk Nabi surat 246 sekarang. InsyaAllah. Baginda tiba di Quba pada 12 Rabiul Awal. Kan? Ada riwayat kata 8 Rabiul Awal. Ada riwayat kata 12 Rabiul Awal. Kan? Dan di Quba inilah Rasulullah SAW membina sebuah masjid. Sebuah masjid. Iaitu masjid dalam bahasa Arab, selain daripada masjidun, tempat sujud. Dia juga dinamakan sebagai jami'. Jami' yang menghimpunkan. Jadi peranan masjid itu adalah jami' yang menghimpunkan masyarakat dan orang ramai. Okey. Allahumma salli asmat. Masa tu Nabi dah boleh tulis surat untuk Suraka. Kalau bukan Nabi SAW yang tulis pun, Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi jurutulis Nabi SAW. Okey. Dan kalau kita nak tahu bahawa Nabi ni ummi buta huruf, bukanlah selama-lamanya buta huruf. Nabi sejak dapat wahyu yang pertama di Gua Hira, Nabi dah boleh baca dah. Iaitu ayat kedua, Iqra' wa rabbukal akram. Yang pertama, Iqra' wahai Muhammad. Iqra' ya Muhammad. Iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Maksudnya, baca wahai Muhammad. Ketika itu Nabi tak boleh baca lagi. Tapi kenapa malaikat Jibril tak tinggalkan Nabi bila Nabi dah cakap hampir 3 kali? Ma'ana biqari'in, aku tak boleh baca. Iqra' ya Muhammad. Ma'ana biqari'in, aku tak boleh baca. Sampai 3 kali kan? Sebab Allah beritahu Jibril AS bahawa selepas daripada peristiwa ini, Nabi dah boleh membaca. Nabi boleh membaca. Okey. Jadi Allahumma salli Iqra' yang kedua, Iqra' wa rabbukal akram. Iqra' yang kedua bukan lagi tuntutan bacalah sebagaimana yang awal, tapi Iqra' wa rabbukal akram, teruskan bacaan kamu wahai Muhammad dan bersyukurlah pada Tuhan kamu yang Maha Mulia. Jadi Nabi dah boleh baca dah ketika itu kan. Okey. Cuma menulis Nabi ketika itu belum lagi. Belum lagi. Jadi yang menulis untuk Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Itu sebut tentang tu insya-Allah. Okey. Baginda tiba di Quba pada 12 Rabiul Awal. Ada riwayat 8 Rabiul Awal. Di Quba inilah baginda membina sebuah masjid. Masjid ada 3 peranan masjid. Kenapa Nabi pertama sekali Nabi bina masjid, bukan bina pejabat, bina masjid. Bukan bina istana, tak. Bina masjid. Yang pertama, masjid ni tempat ibadah. Sajadah asal kalimahnya. Jadi masjidun, tempat sujud. Tempat merendahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, tempat beribadah, tempat bersujud. Okay. Kemudian masjid juga dalam bahasa Arab dipanggil jami'. Peranan masjid adalah untuk menghimpunkan masyarakat ketika itu. Dan kalau kita rujuk pada ayat yang bawah tu, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyahu ala syafa jurufin harin dan hara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi al-qaumadh zalimin. Ni ayat ni turun kisahnya bila orang-orang munafik, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia juga membina masjid, tapi bina masjid bukan tujuan untuk menyatukan masyarakat, tetapi untuk memecah belahkan. Itu dipanggil masjid dirar. Masjid dirar. Dan Allah
turunkan ayat ni maksudnya Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk meruntuhkan Masjid Dirar. Masjid Dirar. Sebab dia nak menyaingi ataupun dia nak memisahkan masyarakat, nak memecah belahkan masyarakat, nak menyaingi Masjid Quba. Menyaingi Masjid Quba. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi untuk meruntuhkan dan merobohkan Masjid Dirar. Masjid Dirar. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, terbit daripada perkataan jami' yang menghimpun tadi adalah jami'ah, universiti. Okay. Jadi masjid ni adalah universiti terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Tak perlu ada kelulusan untuk masuk universiti ni. Jadi di peringkat masjid ni akan belajarlah ilmu-ilmu fiqah, ilmu aqidah, kita tentang Al-Quran, tentang tafsir. Itu dipanggil masjid. Sebab itu Nabi bina masjid. Masjid ni satu benda yang besar. Okey. Masjid jugalah tempat Nabi bermesyuarat. Dan di masjid jugalah tempat Nabi mengadakan pertemuan dengan rombongan-rombongan daripada luar. Rombongan-rombongan daripada luar. Kita kalau nak bertemu di masjid lah paling senang. Kan? Apa dia? Tepat insya-Allah. Kita jumpa kat masjid solat Zuhur sama-sama, jemaah. Kan? Kita jumpa dekat masjid ni asar nanti, kita solat jemaah sama-sama. Itu senang. Jadi dia kalau dia terlambat pun terlambat sikit lah. Mungkin dapat rakaat kedua, rakaat ketiga. Dia tak adalah sampai kalau kita jumpa kat kedai makan dah habis dah. Bercawan-cawan dah. Minum kopi tak sampai-sampai lagi kan. Dia susah sikit. Itu nak berjumpa, nak berjanji paling senang kat masjid lah. Paling jumpa nanti solat maghrib kat masjid. InsyaAllah. Tak adalah sampai isyak. Isyak baru datang. Tak ada. Maghrib juga dia datang. Senang. Okay. Masjid inilah yang pertama dibina dari Islam, iaitu Masjid Quba. Dinamakan Masjid Quba kerana kawasan tu dinamakan Quba. Kan? Okay. Bukan ada apa-apa. Dia masjid tu sempena nama tempat tersebut. Okay. Jadi Rasulullah menyambung semula perjalanannya. Berapa hari di Masjid Quba? Ataupun di kawasan Quba ni? 3 hari. 3 hari. Kalau kita lihat Quba dengan Masjid Nabawi dah dekat dah sebenarnya. Kita berjalan kaki kan. Berjalan kaki. Lebih kurang dalam berapa kilometer? 7 kilometer 7 kilometer lebih kurang. Daripada masjid Allah SWT, Masjid Nabawi. Kalau ikut jalan sekarang telah dibina tu, lagi dekat lah. Kata 3 hingga 4 kilometer sampai dah. 3-4 kilometer sampai dah ke masjid. Tapi Nabi berhenti dulu di Masjid Quba. Untuk apa? Untuk sama-sama masuk. Jadi rombongan yang pertama tiba tu, dia tak terus masuk ke Mekah. Hanya beberapa orang je yang terus masuk ke Mekah. Antaranya Abu Salamah dan isterinya Ummu Salamah dan anaknya. Kemudian ada riwayat kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi masuk dulu. Okay. Ada kata Sayyidina Umar Al-Khattab juga berhenti di Quba. Okay. Nanti masuk sama-sama dengan Nabi SAW. Jadi mereka berhenti di Quba tu, tidak meneruskan terus perjalanan ke Masjid Nabawi ataupun ke Madinah. Sebab nak berhimpun sama-sama masuk ke Madinah. Okay. 3 hari Nabi singgah di Quba dan Nabi bina masjid Quba. Okay. Kemudian Rasulullah menyambung semua perjalanannya ke Madinah. Mengikut keterangan yang disebut oleh Al-Mas'udi dalam kitabnya Muruj Az-Zahab. Okay. Katanya Rasulullah mula menjejakkan kaki ke tanah Madinah pada 22 Rabiul Awal. Tadi sampai 12, 22. Berarti ada 10 hari lagi. 3 hari dekat ni. Sebab katanya disebut dalam riwayat bahawa Nabi singgah di perkampungan Bani Salim. Nabi bina masjid juga di situ dan di situlah Jumaat pertama difardukan ataupun sekarang ni disebut sebagai Masjid Jumu'ah. Masjid Jumaat. Okey. Tetapi sebahagian ulama berpendapat bahawa Rasulullah menjejakkan kakinya di Madinah adalah pada 12 Rabiul Awal. Okey, 12 Rabiul Awal. Dan orang-orang Ansar menyambut baginda SAW dengan memegang tali kenderaan baginda, di mana setiap orang mempelawa dan mempersilakan baginda ke rumah masing-masing
Tapi Rasulullah menjawab kepada mereka, biarkan saja untaku. Namanya Qaswa' tu. Okay. Sebab kata Nabi SAW, Qaswa' ni yang memegangnya adalah malaikat. Dia sama seperti gajah milik tentera Abraha. Namanya Mahmud yang beriman. Setiap kali Mahmud ni dia alakan ke arah Mekah, dia akan duduk. Apabila dia alakan ke arah lain, dia terus cepat berlari. Jadi tentera-tentera Abraha terpaksa tarik lah. Terpaksa sakiti Mahmud ni untuk dia terus berjalan ke arah Mekah. Tapi akhirnya Allah datangkan buruk ababil kan. Jadi kata Nabi SAW, Qaswa' ni yang memegangnya adalah malaikat. Jadi lepaskanlah. Okay. Suatu perjanjian Hudaibiyah, walaupun desakan ketika tu untuk terus masuk ke Mekah, kerana Sayyidina Umar kata, kita dah kuat ya Rasulullah, kita dah 6 tahun dah. Kerajaan Islam Madinah dah 6 tahun dah, kita dah kuat. Jumlah kita dah ramai. Kenapa kita perlu balik ke Mekah? Perlu balik ke Madinah? Kenapa tak terus ke perjalanan ke Mekah? Ketika itu Rasulullah kata, lepaskan Qaswa'. Kalau dia berjalan ke arah Mekah, kita akan masuk Mekah. Tapi kalau dia berjalan balik ke arah Madinah, kita kena balik ke Madinah. Sebab yang memegang Qaswa' itu adalah malaikat. Malaikat. Jadi, kata Nabi SAW, lepaskanlah untaku, biarkanlah untaku berjalan. Di mana dia berhenti, di situlah aku bermalam. Di mana dia berhenti, di situlah aku bermalam. Okay. Jadi binatang kenderaan Rasulullah SAW tadi terus berjalan di jalan-jalan lalu orang kota Mekah hinggalah sampai suatu tapak pengeringan buah tamar yang dimiliki. Ini untuk bina masjid. Okay. Okay. Jadi unta tersebut berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Lalu ketika mana Nabi SAW Nabi SAW pun berkata, insya-Allah di sinilah saya akan bermalam. Dengan serta-merta Abu Ayyub pun menjemput dan mempersilakan Rasulullah SAW ke rumahnya. Okey, itu Okey, dia ada kisah sebenarnya rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni. Dulu di zaman Nabi Musa AS, okey, ada seorang raja namanya Raja Tubba. Raja Tubba. Okey. Raja Tubba ni dia suka memerangi negara-negara orang. Suka menguasai, suka menjajah negara-negara orang. Bila dia masuk ke Mekah, disebut kepadanya bahawa akan lahir seorang Nabi di bumi Mekah ni. Tubba ni dia tak serang Mekah. Sebab dia kata dia akan lahir seorang Nabi di bumi Mekah ni. Jadi dia tak serang Mekah. Jadi dia sambung perjalanan, dia serang Madinah. Yang peliknya, orang-orang Madinah ni, bila diserang oleh Raja Tubba ni, siang mereka berperang, berbunuh-bunuhan sama mereka. Malam orang-orang Madinah ni, jamu mereka makan. Jamu tentera Raja Tubba ni makan. Okay. Jadi Raja Tubba ni dia kata, ini helah ni, ini mungkin perangkap. Mungkin makanan yang diberikan kepada kita semua ni adalah dibubur racun. Dia panggil hamba dia makan. Okay. Jadi hamba pun makan. Hambanya tak ada apa-apa kesan. Tak mati ke, tak pingsan ke, tak berbuih mulut kan. Jadi barulah mereka berani makan. Besok pagi perang lagi. Perang dengan orang-orang Madinah. Perang Madinah. Malam orang-orang Madinah hantar makanan lagi pada tentera Tubba ni. Lalu Raja Tubba ni kata, hebat penduduk Madinah ni, kenapa sampai gitu sekali baiknya. Lalu dia panggil lah seorang penduduk Madinah ni. Dia kata, kenapa kamu ni baik sangat? Pagi kita berperang, malam kamu jamu kami dengan makanan. Ya? Dia kata, akan berhijrah seorang Nabi nanti ke bumi kami. Jadi kami menunggu Nabi tersebut. Okay. Dengan perkataan itu, Raja Tubba ni tersentak. Tersentak. Jadi Raja Tubba ni pun tak sabar nak jumpa Nabi, kan. Tapi oleh kerana dia tahu Nabi ni belum lahir lagi apa semua, dia lantik 400 orang bijak pandai, alim ulama, untuk menunggu kedatangan Nabi SAW. Dan dia bina rumah 2 tingkat. 2 tingkat
untuk nanti kalau Nabi yang dijanjikan tu hijrah ke Madinah, inilah rumahnya. Suruh Nabi SAW tu tinggal di rumah ini. Memang dibina rumah itu untuk Nabi SAW, untuk Nabi SAW. Okey. Dan dia kirim ataupun dia wasiatkan satu surat yang ditulis. Maksudnya dia kata dalam surat tu, aku ingin sangat bertemu denganmu wahai Nabi, tapi mustahil bagiku untuk menemuimu, kan. Maksudnya dia tulis surat tu dan dia pesan kepada 400 ulama tadi itulah, kalau Nabi datang tolong serahkan surat ni dan suruh Nabi tinggal di rumah ini. Suruh Nabi tinggal di rumah ini. Rumah ni memang dibina untuk Nabi SAW. Untuk Nabi SAW. Okay. Bila Raja Tubak ni pun dah meninggal, dia 700 tahun. Ada riwayat kata 1000 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Okay. Jadi daripada 400 ulama ni dia turun daripada turunannya dan akhirnya turun kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, kan. Okay. Bila Nabi lepaskan Qaswa', Allah takdirkan Qaswa' itu betul berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah rumah yang diwarisi daripada 400 alim ulama tadi, dan rumah itulah rumah yang dibina oleh Raja Tubak yang dikhususkan kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita nak kira cinta Raja Tubak ni kepada Nabi SAW, ya Allah, tak tertanding cinta kita. Kita cinta Nabi selama mana Nabi lahir. Ya, setelah Nabi lahir, kita pun dah tahu tentang kisah-kisah Nabi, kan. Tapi Raja Tubak, kan, dia cinta Nabi 1000 tahun sebelum Nabi lahir. 1000 tahun sebelum Nabi lahir. InsyaAllah, tu hebatnya cinta Raja Tubak tu. Sebab itu, walaupun Raja Tubak ni dikenali sebagai raja yang zalim, yang suka menjajah negara-negara ni, tapi Nabi kata, la tasubbu Tubak. Jangan kamu cerca hina Tubak. Fa innahu qad aslama. Kata Nabi SAW, dia telah Islam. Bermaksud Nabi belum lahir lagi, dia dah Islam. Dia dah Islam. Itu jawapan kepada Anissa. Kat Anissa Ramadan. Islam tak dia. Sebelum Nabi lahir, dia dah Islam dah. Betul Nabi kata, la tasubbu Tubak. Jangan kamu cerca hina Tubak. Sebab fa innahu qad aslama. Sesungguhnya Tubak ni telah Islam. Tubak ni telah Islam. Okey. Ya. Kak Ziza, hijrah, memang Qaswa' tu adalah unta yang dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq di perkampungan Harith, kampungan Bani Harith, dengan harga 400 dirham. Dia beli 2 ekor. Jadi dia bagi makan. Dia beli bulan sebelum peristiwa hijrah. Dengan harapan dia lah yang dipilih oleh Nabi SAW untuk sama-sama hijrah dengan Nabi SAW. Jadi dia bela tu. Lepas tu bila memang Nabi datang rumah dia dan ajak dia untuk berhijrah, okay, dia kata, ya Rasulullah, aku dah sediakan dah. Aku dah beli ni 4 bulan yang lalu dah. Dia beri makan, jaga dengan elok, kan. 2 unta. Jadi satu unta tu untuk Abu Bakar As-Siddiq, satu unta tu untuk Nabi SAW. Dan Nabi namakan dia Qaswa'. Qaswa' ni dia berasal dari kalimah Aqsa. Aqsa ni maksud dia adalah sentiasa ada depan mata tuan dia. Jadi unta Nabi SAW ni unta yang manja lah, unta yang sentiasa ada depan mata Nabi SAW. Riwayat juga kata Qaswa' maksud dia unta yang tak dibuat sebagai mengangkat barang. Ada riwayat kata Qaswa' ni maksud dia adalah unta yang telah terpotong telinganya. Sompit telinganya dipotong. Maksudnya binatang bukan untuk angkat barang lah. Okey. Jadi itu Qaswa'. Okey. Hebat. Okay. Masa Nabi sembunyi di Gua Thur, Qaswa' ni yang simpan ataupun yang jaga adalah Abdullah bin Uraiqid, penunjuk jalan Nabi SAW. Dan Nabi pesan kat dia, 3 hari daripada sekarang kamu datang. Tapi kamu tunggu aku di bawah bukit ni. Okey. Lepas tu Abu Bakar dia macam
ragu-ragulah dengan Abdullah bin Rakit, sebab Abdullah bin Rakit ni bukan Islam, tak Islam. Dia menyembah berhala. Menyembah berhala. Okay. Tapi kata Nabi SAW, tak, Abdullah bin Rakit ni orang baik. Walaupun dia menyembah berhala, tapi dia orang baik. 3 hari Nabi turun daripada Gua Thur, betul. Abdullah bin Rakit tunggu Nabi SAW. Okay. Bawa unta Qaswa dan unta Abu Bakar As-Siddiq ketika itu kan. Jadi mereka naiklah unta bertiga, masing-masing seekor unta lah untuk berjalan. Itu kisah dia. Okey, insyaAllah. Kat mana tadi kita? Umar Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Nabi SAW, jangan cerca Tuba sebab dia dah Islam dah. Bagaimana cinta, bagaimana doa, bagaimana hasrat dan impian Raja Tuba 1000 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW, Allah tunaikan. Ya Allah tunaikan. Jadi tak ada perkara yang berlaku atas muka bumi ini dengan sia-sia sebenarnya. Semuanya perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat kambing yang menggantikan tempat Nabi Ismail AS. Waktu peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail. Lalu Nabi Ismail ini ditukarkan, digantikan oleh Allah dengan seekor kambing kibash yang putih bulunya, yang gemuk dagingnya kan, yang banyak dagingnya. Okay, yang penuh kantong susunya. Okay. Itu adalah kambing yang telah dikorbankan oleh anak Nabi Adam AS yang namanya Habil. Kan, bila dia bertelagah tentang ni, nak kahwin dengan adiknya tu, Nabi Adam kata, besok bawa korban kamu semua naik atas gunung ni, dan mana korban yang diambil oleh Allah, itulah pihak yang benar kan. Qabil dia petani, jadi dia bawa sayur-sayur yang dah layu dah, sebab dia kata alah, bukan nak makan pun, bukan nak jual pun, nak sembah kepada Allah, nak korban kan. Kalau nak jual barulah dia ambil yang baru kan. Ini yang dah petik semalam dia bawa. Tapi Habil dia bawa kambing. Habil ni peternak kambing. Jadi dia bawa kambing dia yang paling terbaik lah di antara kambing-kambing yang dia ada. Yang putih bersih bulunya, yang gemuk, dagingnya banyak, yang penuh kantong susunya. Dan lalu Allah datangkan api, sambar kambing milik Habil. Dan kambing tu Allah simpan dalam syurga. Sampailah Nabi Allah Ismail tu disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim. Ketika itu digantikan dengan seekor kibash. Kibash tu adalah kambing milik Habil. Jadi semua ni bukan berlaku baru nak rancang, tak. Allah dah rancang awal lah. Allah dah susun awal lah. Itu kalau Allah timpakan musibah pada kita, bukan tersalah timpa ataupun tersalah ni, sebenarnya perancangan lebih awal lagi. Dan Allah sebut dalam Quran, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak gugur satu-satu daun itu kan, melainkan di bawah pengetahuan dan perancangan Allah. Hatta nak gugur daun pun, kita kata ialah hukum alamnya, bila dia dah kering gugurlah dia kan, gugurlah dia. Tapi tak, wa ma tasqutu min waraqatin, hatta sehelai daun nak jatuh pun di bawah ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi peristiwa ni yang rumah Abu Ayyub Al-Ansari, kenapa rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang dipilih untuk Nabi menginap? Kan bila Nabi lepaskan unta Qaswa, kan semuanya adalah adalah perancangan Allah Taala. Allah rupa-rupanya nak memakbulkan doa Raja Tuba. Allah nak makbulkan Raja Tuba, kan. Hebat Raja Tuba ni, insya-Allah. Kita sayang Nabi setelah Nabi lahir, Raja Tuba sayang Nabi sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir. Okey. Itu. Rumah yang Abu Ayyub Al-Ansari duduk ni 2 tingkat. 2 tingkat. Jadi sejak Nabi ni ada dalam rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dia dan ahli keluarga dia tak pernah naik tingkat kedua. Sampailah Nabi dapat rumah sendiri, ataupun para sahabat binakan satu rumah untuk Nabi sendiri. 7 bulan selepas itu. Berarti 7 bulan lamanya Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan Abu Ayyub Al-Ansari dan keluarganya tak pernah naik tingkat dulu. Sebab dia tak sanggup
lebih tinggi daripada Nabi SAW. Dia tak sanggup dia berada lebih tinggi. Seolah-olahnya memejak Nabi SAW. Raja Tubak ni raja zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa. Sebab dia antara yang beriman dengan Taurat. Okay. Itu lah kisah dia kan. Macam mana kalau kita lihat kisah Allahumma salli alaihi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, kalau dia berjalan di atas kota Madinah ni, dia akan cabut capalnya, sandalnya, seliparnya. Dia akan berjalan kaki ayam lah. Sebab dia tak nak Allahumma salli maksudnya selipar dia yang kotor tu memejak tanah Madinah, bumi Madinah ni, yang sedangkan dalam bumi Madinah ni bersemadinya Nabi SAW. Okay. Kalau Imam Malik takkan buang air besar ke air kecil ya dalam kota Madinah. Kalau dia nak buang air besar atau air kecil, dia akan pacu kulunya keluar daripada kota Madinah. Di luar kota Madinah lah baru dia buang. Sebab dia tak nak air kotoran dia tu meresap masuk dalam bumi Madinah ni. Sedangkan dalam bumi Madinah ni ada jasad mulia Nabi SAW. Sebab itu kalau siapa yang pernah masuk tandas di Masjid Nabawi tu kan. Okay. Dia tandasnya tingkat berapa? Tingkat 3 bawah. Naik eskalator tu, turun kan. Ataupun naik lift tu. Tingkat 3 bawah. Tingkat 1 parking, tingkat 2 parking lagi. Dia tingkat 3 bawah. Tandas. Berarti jasad Nabi kat atas. Tandas yang dibina tu kat bawah lagi. Kat bawah lagi. Okay. Sebab tu nak memuliakan jasad Nabi SAW yang bersemadi dalam bumi Madinah. Okay. Kita sebut tentang tu insyaAllah. Okay. Sambung terus Tiada seorang pun daripada sahabat Rasulullah SAW yang berani berhijrah secara terang-terangan kecuali Umar Al-Khattab dan Ali bin Abi Talib. Okay. Ada riwayat ketika Umar hendak berhijrah, beliau membawa pedang, busur panah dan tongkat di tangannya menuju ke Kaabah. Kemudian dia melakukan tawaf 7 kali dengan tenang. Okay. Okay. Dan dia berkata kepada seluruh orang-orang Quraisy ketika itu, siapa yang nak isterinya jadi janda, dia kata, siapa yang nak anaknya jadi yatim, halanglah aku hijrah. Seorang pun tak berani nak halang Umar Al-Khattab hijrah. Jadi Umar Al-Khattab hijrah siang hari, terang-terangan, dan ada beberapa orang tua wanita yang mengikuti Sayyidina Umar Al-Khattab. Ali bin Abi Talib pun sama juga. Kemudian Ali mengatakan bahawa tiada seorang pun yang berani mengikuti Umar kecuali beberapa kaum yang lemah yang telah diberitahu oleh Umar. Kemudian Umar berjalan dengan aman. Okay. Demikianlah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah secara beransur-ansur sehingga tiada seorang pun yang tinggal di Mekah kecuali Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ali dan orang-orang yang tertahan, yang sakit dan orang yang tidak mampu keluar. Maksudnya Umar dia hijrah dulu awal. Ali 3 hari selepas Nabi SAW hijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu mereka bertemu di Quba semuanya. Bertemu di Quba. Okay. Allahumma salli okay. Itu disebut. Jadi berapa orang tinggal, kadang-kadang orang yang sakit. Macam Asma binti Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha, maknya Ummur Rumman, kemudian bapa Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma SWT namanya Abi Quhafah kan. Itu hijrah 4 bulan selepas tu. Bila Nabi dah duduk di Madinah 4 bulan, Abu Bakar perintahkan kepada Abdullah bin Uraikid, dan yang ikut riwayatnya Abdullah bin Uraikid di Madinah dah masuk Islam dah. Jadi dia kata, wahai Abdullah, baliklah ke Mekah dan bawalah keluarga aku datang. Jadi sebab itu Nabi walaupun dia bernikah dengan Aisyah ketika umur Aisyah 6 tahun, tapi dia tinggal bersama ketika umur 9 tahun, iaitu selepas mana Aisyah hijrah ke Madinah. Okay. Kemudian sampai ke Madinah,
Aisyah tak terus duduk di rumah yang disediakan untuk Nabi SAW, iaitu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, tak. Dia masih lagi duduk di rumah yang disediakan untuk ayahnya. Okay. Selama, itu yang sebut selama 7 bulan. Bila Nabi dibinakan rumah untuk Nabi SAW, barulah Aisyah pindah bersama Nabi. Barulah Aisyah berpindah bersama Nabi. Itu kalau kita kata Nabi kahwin dengan Aisyah ni sebab nafsu, bukan. Itu perintah Allah. Okay, perintah Allah. Okay. Nabi tak buat satu perkara ni melainkan perintah Allah. Hatta nak menyikat rambut pun, Nabi tunggu perintah Allah. Sebab orang musyrik sikat rambut kiri dan kanan. Orang Yahudi sikat rambut ke belakang. Kan? Jadi nak ikut mana ni? Tak tahu kan? Jadi Nabi tunggu perintah daripada Allah SWT. Kan? Tu. Jadi hatta menyikat rambut pun Nabi tunggu. Lagilah peristeri-peristeri yang berusaha nak berkahwin dengan isi-isi Nabi SAW yang lain. Bukan kerana nafsu, tapi Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kisah Ummu Salamah kan? Suaminya Abu Salamah, seorang lelaki yang baik. Okay. Bila Ummu Salamah bermimpi dia duduk bersama Nabi SAW, dan diceritakan mimpi itu kepada suami dia cakap apa? Kalau benarlah mimpimu itu, kalau satu hari nanti aku akan meninggal dunia dan kamu akan berkahwin dengan Nabi SAW. Kata suami dia. Kalau suami sekarang mungkin jealous lah kan. Jealous kan. Okay. Jadi tapi baiknya suami dia. Sebab itu bila suaminya meninggal, apa doa Ummu Salamah? Disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni, ya Allah berilah pahala padaku fi musibati, pada musibah aku ini, wakhlufni, dan gantikanlah kepadaku khairan minhu, yang lebih baik daripadanya, lebih baik daripada suaminya. Jadi bila suaminya meninggal, tak ada orang lebih baik daripada suaminya melainkan Rasulullah SAW. Akhirnya dia dilamar oleh Rasulullah SAW, berkahwinlah dengan Rasulullah SAW. Jadi semua itu bukan kerana kehendak Nabi, tapi itu semua adalah perintah daripada Allah. Semua Allah dah takdirkan dah. Allah dah takdirkan dah. Okay. Selesai insyaAllah. Okay. Selesai. Kejayaan Rasulullah membina negara Islam dan keberkesanan piagam Madinah. Kalau nak tanya soalan, terus tanya ya, macam tadi tu. Saya akan terus respon. Okay. Cuma kalau saya terlupa kat mana kita berhenti tadi, tolong ingatkan balik. Kalau anda respon jawapan ni, lupa tadi kita berhenti kat mana kan. Tapi Alhamdulillah tadi dapat catch up balik. Okey. Kejayaan Rasulullah membina negara Islam dan keberkesanan piagam Madinah. Okey. Apa itu piagam Madinah? Piagam Madinah ni adalah perlembagaan Madinah. Piagam Madinah telah digubal oleh Nabi SAW pada tahun 622 Hijrah, masih bersamaan tahun pertama Hijrah Nabi SAW di Madinah. Merupakan perlembagaan pertama bertulis di dunia. Okay. Kalau saya buat sikit kajian, ahli sejarah barat kata perlembagaan pertama adalah perlembagaan Amerika, iaitu pada tahun 1787. Okay. Dan yang kedua perlembagaan Perancis, 1815. Sedangkan perlembagaan pertama yang bertulis adalah Piagam Madinah, 622 Masihi. 622. Berarti berapa tu? 1000 tahun lebih. Islam lebih awal lagi dah ada perlembagaan berbanding Amerika Syarikat dan seumpamanya kan. Okey, kandungan piagam ini terdiri daripada 7 fasal. Kita akan bincang 23 fasal piagam tersebut membicarakan tentang hubungan antara orang Islam sesama umat Islam, iaitu Ansar dengan Muhajirin, dan 24 fasal yang membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam, iaitu Yahudi. Okey. Selesai.
Terus, selain Piagam Madinah, ia juga dikenali dengan nama lain iaitu Perjanjian Madinah, Dustur Madinah ataupun Sahifah Al-Madinah. Sahifah ni lembaran, layan. Selain itu, Piagam Madinah juga boleh dikaitkan dengan Perlembagaan Madinah kerana kandungannya membentuk peraturan-peraturan yang berasaskan syariat Islam bagi membentuk sebuah negara. Bagi membentuk sebuah negara. Iaitu Daulat Islamiyah yang menempatkan penduduk yang berbilang bangsa dan kaum. Okay. Kalau kita nak bincang, bukan Malaysia satu-satunya negara yang berbilang bangsa. Ada India, ada China, ada Kadazan, ada Melanau, ada ni kan. Okay. Allahumma salli negara yang berbilang bangsa yang awal adalah kerajaan Islam Madinah. Kerajaan Islam Madinah. Okay. Jom kita lihat keadaan Madinah sebelum Rasulullah hijrah. Madinah sebelum Islam dikenali dengan nama Yathrib. Yathrib maksudnya kotor, jijik kan. Kita dah bincang lepas. Dan Nabi SAW pun larang orang menyebut Madinah dengan Yathrib. Madinah digelarkan dengan Tayyibah ataupun Taba. Taba iaitu maksudnya bersih, suci. Bertentangan dengan apa? Yathrib. Okay. Yathrib ni qabih, maksudnya buruk lah. Nabi tak suka benda-benda yang buruk. Jadi Nabi tukar nama ni kepada, ataupun dikenali dengan nama Madinatun Nabi. Madinatun Nabi. Okay. Nabi datang mana yang nama Madinah Al-Munawwarah ni? Okay. Madinah Al-Munawwarah ni bukanlah datang sewaktu zaman Nabi SAW, tak. Selepas daripada itu. Mereka ni menisbahkan dengan jasad Nabi SAW yang sinonim kita panggil dengan nur, cahaya. Kan? Jadi cahaya. Jadi Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya sebab jasad Nabi SAW bersemadi di bumi Madinah. Itu dinamakan dia sebagai Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah ni bukanlah zaman Nabi yang menamakan Madinah Al-Munawwarah, tak. Okey. Cuma zaman Nabi SAW ni dinamakan dengan Taba ataupun Tayyibah. Ataupun Tayyibah. Itu kalau kita pergi kan, ada patung unta yang tepi-tepi kedai tu. Dia nyanyi Ya Tayyibah kan. Ya dawal ayyana ishtakna li. Okay. Ya Taibah maksudnya wahai Madinah, wahai Madinah, wahai Madinah. Okey. Sebab itu banyak di Madinah ni nama-nama hotel Dala Taibah, kan? Itu banyak nama-nama Taibah ni, itu asal nama Madinah selepas daripada namanya Yathrib yang telah ditukar oleh Nabi SAW. Okey. Kemudian terkenal Madinah tu dengan Madinatun Nabi. Oleh kerana Madinatun Nabi, bandar Nabi, Nabi ni ialah cahaya kan. Maksudnya orang pun gambarkan Nabi dengan bulan purnama. Okay. Wala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama atas kami. Ya Badratin. Ya Badratin tu wahai bulan purnama lah maksud dia. Okey, jadi dipanggil Madinah ni dengan Madinah Al-Munawwarah, yang bercahaya maksud dia. Yang bercahaya maksud dia. Okey. Jadi keadaan Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah, ada dua golongan kaum. Okay. Yang pertama bangsa Arab, yang kedua adalah bangsa Yahudi. Di Madinah ni ada dua bangsa, iaitu bangsa Arab dengan bangsa Yahudi. Bangsa Arab terbagi pada dua pula, iaitu Aus dan Khazraj. Kalau Aus ni dia selatan dan timur Madinah. Wilayah kekuasaan dia adalah selatan dan timur Madinah. Okay. Khazraj pula kekuasaan dia adalah tengah-tengah bandar Madinah. Tengah-tengah mana. Dua-dua ni adalah bangsa Arab yang berasal daripada Yaman. Mereka ni sebelum datangnya Islam, mereka menganut pelbagai kepercayaan lah.
macam ada ada Nasrani, ada Yahudi kan. Okay. Ada yang menyembah matahari, ada macam-macam. Okay. Jadi mempunyai kepakaran dalam bidang pertanian dan peternakan. Dia adalah dua kabilah yang selalu berperang dan bergaduh. Okay. Selalu berperang dan bergaduh. Nak cakap macam ni jahat istilahnya jahat. Kan jahatnya Aus dan Khazraj ni, ya Allah. Sampai orang Yahudi pun takut. Orang-orang Yahudi yang terdiri daripada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah yang berasal daripada Palestin. Sebab mereka tak nak masuk bumi Palestin, mereka ni kan disesatkan oleh Allah kan. Jadi mereka ni bertaraburan atas muka bumi. Macam gangster macam tu. Yalah betul. Dia dua kongsi gelap. Dua kongsi gelap. Aus dan Khazraj ni dua kongsi gelap. Sehingga kan orang-orang Yahudi yang kita tahu ganas, jahat kan, pun takut dengan dua bangsa ni. Jadi Bani Nadir akan bergabung dengan suku Aus. Bani Qainuqa dengan Quraizah pula dia akan bergabung dengan Bani ataupun Khazraj. Sebab kalau mereka tak dapat perlindungan daripada dua ni, mereka akan dibuli, mereka akan diseksa, mereka akan dibunuh, mereka akan diperangi. Jadi kalau mereka bergabung, contohnya Bani Nadir ni, dia bergabung duduk bawah kuasa Aus ni, jadi Khazraj nak serang Bani Nadir ni, dia fikir dua kali lah. Kalau aku serang Bani Nadir ni, aku akan berperang dengan Aus yang kuat ni. Begitu juga dengan Bani Qainuqa dan Bani Quraizah yang bergabung duduk bawah kekuasaan Khazraj. Kalau Aus nak serang pasal apa? Pasal masing-masing nak memonopoli Madinah. Kan dulu kan orang-orang Arab ni dia tak masuk dengan bangsa dia, dengan apa? Dengan suku. Asabiyah istilahnya. Abang kawasan ni. Okey. Dia memang sampai sekarang sebenarnya. Sampai sekarang. Kalau main bola tampar, contohnya Tunisia lawan Mesir, dia tak puas hati, boleh gaduh sampai mati. Tunis dengan Mesir. Sedangkan mereka ni bangsa Arab dua-dua. Arab, Islam pula tu. Tapi tak boleh. Tunis, Mesir. Dia tak boleh. Sedangkan dia bangsa Arab. Katanya bila bangsa Arab ni dia kena, kan kita satu bangsa. Tapi pada mereka tak. Mereka ni akan berperang. Okay. Sebab itu, walaupun zaman moden sekarang ni, ada beberapa negara lah. Anak-anak bujang ni tak sebarang-sebarang dia sweet anak dara yang lalu tau. Kalau anak lalu tu, dia kacau dia kan. Dia kena siasat dulu siapa anak gadis tu. Dia ni daripada suku apa Arab ni. Sebab kalaulah perempuan ni balik, tadi kata lelaki kat jalan raya tadi ada, kat tembok tadi ada yang ngurat saya, dia report je boleh gaduh dua puak ni. Sampai sekarang ni walaupun moden. Boleh berbunuh-bunuhan. Dua puak ni, kabilah. Sebab itu pada mereka ni nama belakang tu penting tu. Siapa contohnya? Al-Jauhari. Dia belakang. Seperti yang ni Al-Idrisi ke, Al-Bukhari ke, apa dia penting tu sebab nak tahu dia ni keturunan apa ni. Keturunan apa ni. Okay. Sebab itu dia suka usik pelajar-pelajar Malaysia sebab dia tahu pelajar Malaysia ni bukan orang Arab. Jadi kalau sweet ke, kalau kacau ke, tak ada siapa nak tuntut bela. Kan? Sebab itu anak kita kat sana tu selalu lah kena kacau dengan Arab kan. Selalu kena kacau dengan Arab. Okay. Biasa lah. Okay. Sebab tu nak cakap Yahudi Madinah ni memang terkenal dengan jahat dia. Tapi mereka ni memang tak boleh. Mereka Aus dan Khazraj lebih jauh jahat daripada mereka. Okay. Lebih jauh jahat daripada mereka. Sebab itulah bila Nabi Muhammad SAW dilantik jadi pemimpin kerajaan Madinah. Okay. Mulanya mereka setuju. Tak apa. Sebab dia kata kita boleh beli Muhammad ni. Kita boleh beli Muhammad ni. Okay. Kita boleh pengaruhi dia.
Tapi bila bila Nabi ni tak boleh dipengaruhi, tak boleh dibeli, barulah mereka ni memberontak menentang Nabi SAW. Dulu mereka setuju. Sebab dia kata Nabi ni orang Arab. Jadi bila kita setuju dengan Nabi, jadi orang Arab Aus dan Hazraj ni takkan apa-apakan kita. Takkan apa-apakan kita. Tapi rupanya mereka tak boleh beli Nabi SAW. Mereka mula menentang Nabi SAW. Itu kisahnya. Okey. Tu nampak tu. Suku Aus dan Khazraj dan Yahudi ni saling bermusuhan di antara satu sama lain disebabkan perasaan dengki dan iri hati. Okey, selesai. Keadaan Madinah selepas Rasulullah hijrah. Nampak, lagi 2 minit. Saya ada kelas lepas ni. Kelas tadabbur, juz Amma. Juz surah Al-Baqarah. Dah lama dah 4 tahun dah tadabbur saya ni. Daripada juz Amma habis, masuk juz surah Al-Baqarah juz yang pertama. Ni surah Al-Baqarah juz yang kedua. Dah tinggal berapa ayat lagi untuk habis. Lepas ni tak tahu di mana nak bincang untuk ni. Okey. Okay, selesai insya-Allah. Kita tutup dengan yang ni insya-Allah. Keadaan Madinah selepas Rasulullah berhijrah. Penduduk Madinah terdiri pada 4 golongan. Yang pertama orang Islam, yang terdiri Muhajirin dan Ansar. Kemudian orang Yahudi. Jadi daripada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Pada awalnya mereka menerima baik kedatangan Rasulullah SAW dan pengikutnya, tapi akhirnya menunjukkan permusuhan dan penentangan kepada orang Islam kerana gagal menarik Nabi kepada pihak mereka. Kemudian golongan munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, penduduk Madinah yang berpura-pura Islam tapi jadi tali barut kepada musuh-musuh Yahudi. Itu kan, ya idza khalau ila syayatinihim qalu nahnu ma'akum qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un dalam surah Al-Baqarah. Bila dia jumpa orang ni, berjumpa orang beriman, orang Islam, dia kata qalu amanna, kami beriman. Wa idza khalau, bila mereka berpisah dengan orang beriman, mereka jumpa orang Yahudi pula, dia kata inna ma'akum, kami ni sebenarnya sokong kamu, ikut kamu. Kami dengan orang-orang beriman ni, orang Islam ni berpura-pura je, mustahzi'un. Ini orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Okay. Yang keempat, golongan musyrik. Musyrikin Madinah. Maksudnya golongan yang masih berpegang kepada kepercayaan jahiliah. Jadi ada 4 penduduk Madinah. Okay. InsyaAllah nanti untuk pertemuan kita akan datang minggu depan, hari Isnin, pagi, pukul 8 suku, kita akan bincang tentang piagam Madinah sikit. Kemudian prinsipnya, tujuannya dan kandungannya ni boleh. Cuma kalau kita nak bincang dia agak panjang sikit. Dan saya dah ringkaskan dah semuanya pada muka surat 264, kesimpulan dan rumusan piagam Madinah. Saya rasa kita bincang tentang itu terus. Tak payah baca satu-satu. Pasal 14, pasal 44, bahawa hendaklah membantu mempertahankan kota Yathrib atau kota Madinah daripada diceroboh mana-mana pihak. Pasal 45, apa mereka diajak untuk berdamai kan. Kita tak payah detail macam tu. Kita terus pergi rumusan je. Okay. InsyaAllah. Okay. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dalam itu atas kejahilan dalam mahnya musa aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang kembali kepada adik Irma, insyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi dengan itu, saya terus tutup kuliah kita untuk malam ni ya Ustaz. Memandangkan Ustaz pun ada kuliah lagi sebentar lagi. Jadi, Alhamdulillah, usai pengajian sirah pada malam ini dengan kelancaran dan diharapkan agar kita semua Allah kurniakan kefahaman. Lalu kita dapat beramal dengan ilmu yang diperolehi pada malam ini. Jazakallahu khairan katsira wa al-fadil Ustaz Rusdi bin Ramli Al-Jauhari atas curahan ilmu dan pencerahan buat keluarga besar Gemenur Iman. Hanya Allah yang selayaknya membalasnya. Jazakumullahu khairan juga buat semua hadirin, juga penyempat istiqamah juga yang terpilih para ahli takbir urus Gemenur Iman. Semoga Allah gantikan segala pengorbanan dan semangat kalian dalam jalan dakwah ini dengan limpahan kebaikan dan nikmat. Diharapkan kita semua Allah
pilih lagi untuk menyumarahkan kuliah Isyak sebentar nanti pada 9.30 malam bersama Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari. Saya di Irma binti Sukir, juga pihak pengurusan memohon ampun dan maaf andai ada kelemahan kami dalam mengacarkan kuliah malam ini. Sebelum kita akhiri keberadaan kita di Taman-Taman Syurga ini, saya mohon pimpinan bacaan tasbih kafarah dan suratul asr daripada Al-Fadhil Ustaz. Sehingga kita bertemu lagi akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qul qali hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.